Du Bijak. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Min Syam, produk pemakanan amalan dan pemakanan sunnah hanya di Kim FM. Min Syam, syarikat milikan Muslim 100%, merupakan pengimport habatus sauda dan minyak zaitun secara terus dari Syria. Min Syam Nijala Gold dihasilkan berdasarkan hadis, kekalah kamu dalam habatus sauda kerana padanya penawar segala penyakit kecuali mati. Produk ini dihasilkan melalui perahan pertama dengan kaedah perahan sejuk bagi memberikan kualiti minyak yang terbaik. Min Syam Olive Gold dihasilkan berdasarkan makan dan berminyaklah kamu dengan minyak zaitun kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Ianya amat sesuai untuk kegunaan seluruh lapisan masyarakat dan kami hasilkan melalui perahan sejuk bagi menjamin kualiti terbaik. Produk ini adalah sediaan semula jadi serta tiada kandungan bahan kimia. Kami menganjurkan kaedah pemakanan dan amalan sunnah. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Suka Faham Islam Malaysia IKIM FM. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali untuk kita teruskan jam pertama destinasi untuk buah bicara kita petang-petang ini bersama dengan program Tajaan. Min Syam akan temankan kita kurang lebih 30 minit ini. Apapun, terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat datang, Assalamualaikum kepada ketiga-tiga tetamu, Ustaz Abu Syifa, Tuan Najib Malik dan juga Puan Nurizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di 15 Syakban. Mungkin juga kita nak sedikit tazkirah ya, Tuan Haji, bila dah masuk bulan Syakban, kita nak menghampiri Ramadan ni, bertepatan itu juga Alhamdulillah hari ni kita bersama dengan Ustaz Abu Syifa kita. Mungkin sebagai permulaan mukadimah ni bersama dengan Ustaz, sedikit tazkirah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ kita Puan Yati pada petang ini dan kepada seluruh pendengar IKIM ya, FM. Didoakan semoga semuanya sihat-sihat sejahtera dan dalam cuaca yang begitu Allah Ta'ala uji dengan keadaan cuaca begini, maka harus ya kita sama-sama banyak-banyak bacalah doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni ada dalam maksurat dan kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. InsyaAllah sihat daripada segala penyakit khasnya yang kita sedang hadapi ini. Dan jangan takut, selagi mana kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, dan Allah memberi jaminan akan membantu kita ya. Jadi dalam masa yang ringkas ini ingin saya membawa perhatian para pendengar muslimin muslimat juga kepada seluruh ya, umat yang berada, umat manusia yang mendengar Radio IKIM ni, tak kira di Malaysia atau di luar Malaysia sana. Dan saya yakin ya Puan Yati, ada orang-orang yang non-Muslim dengar berita kita ya. Betul. Mudah-mudahan mereka mendapat info-info mengenai Islam ni lah. InsyaAllah. Kita sedang melalui bulan Rajab, yang mana Rajab ini suatu bulan yang istimewa, ada padanya nisfu Sya'ban. Dan tahniahlah kepada mereka yang berpuasa pada hari ini, kepada mereka yang terlupa sengaja ke terlupa tak sengaja ke, wallahu alam. Cubalah pada tahun hadapan kerana fadilatnya sangat besar, di mana Nabi menyebut banyak hadis, antaranya barang siapa yang berpuasa pada nisfu Sya'ban tahun lepas dan sambung puasa pada tahun ini, maka seolah-olah ia berpuasa setahun. Dan saya rasalah saya, Puan Yati, mungkin sahabat-sahabat sekalian, tak pernah kot puasa setahun. Kan, kalau puasa setahun ni lembik kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rahmatnya, puasa sehari tak sampai 24 jam pun, mungkin 12 jam sahaja, Allah beri bonus setahun. Tu rahmatnya. Jadi kepada mereka yang terlepas tu rugilah ya. Belum pasti umur kita sampai pada nisfu Sya'ban yang akan datang, tapi berdoalah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, semoga panjang umur. Dia jamu orang untuk buka puasa sama fadilatnya Ustaz dengan pagi fadilat tu menjamu tu dapatlah, tapi puasa secara spesifik tu tak dapatlah. Yang mana Allah Ta'ala menyebut hadis Rasulullah SAW, wa ana ajzi'u bihi, yang mana puasa ni akulah yang memberi ganjaran tu, malaikat pun ke IV. Jadi dapatlah pahalanya kan.
Okey, baik ya. Jadi dalam bulan Rajab ni ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, pendengar semua bolehlah aminkan ataupun doa ataupun rakamlah ya. Allahumma rzuqni qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafira wala syaqiya. Ini doa ni. Allahumma rzuqni qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariya la kafira wala syaqiya. Bermaksud, ya Allah, kurniakan kepadaku ya Allah hati yang taqiyah, hati yang bertakwa, naqiyah, bersih, minasyirki, daripada syirik, bariya, yang baik, la kafira, yang tiada kekufuran, wala syaqiya, dan tak ada penyakit-penyakit hati. Wah, ni doa Nabi ya. Jadi cantik sangat, bertakwa lagi, suci lagi, baik lagi dan sebagainya lah, ila akhir hadis. Baik ya, itu mengenai masih tak cukup ni kan, mengenai Rejab lah. Yang penting bulan Rejab ni mengenai Syaban kan. Yang penting kita kejarlah, rebutlah apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan, sediakan untuk kita khasin dalam bulan Syaban ni, nisfu Syaban ya. Malam tadi baca dah Yasin, tapi di surah saya tu baca sekali je lah kan, untuk keselamatan, rezeki, panjang umur kan. Nak baca 3 kali tu pahit mulut juga tu. Baca sekali je lah. Dan mereka yang tak setuju dengan baca Yasin banyak 3 kali sekali tu, janganlah menghalang mereka yang baca Yasin. Sebab itu termasuk di dalam secara umumnya, iaitu amalan soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Amalan soleh, bukan amalan yang baik, ya? Amalan yang baik. Itu dia. So kita masuk dalam bulan Ramadan ya. Jadi kita sekejap lagi, maknanya dalam seminggu lagi insya-Allah kita akan menyambut seminggu setengah ya. Ya. Hampir 2 minggu lah ya, menyambut bulan Ramadan, yang mana bulan yang dinisbahkan kepada syahri ummati, bulan umatku. Rajab syahrullah, bulan Allah. Sya'ban syahri, kata Nabi, bulanku. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Di dalamnya terkandung berbagai-bagai ya, keistimewaan, mega sales lah. Jadi terpulanglah kepada mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ni kisahnya seperti seorang 3 orang lah ya, 3 orang dibekalkan oleh ketua mereka dengan 3 bungkusan, 3 uncang, 3 bekas lah, masuk ke dalam gua dan ambil sahaja apa-apa yang ada di dalamnya. Maka orang pertama dia sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Dia penuhkan aja uncang dia tu, bekas dia tu, guni dia tu kan penuh-penuh, dia ikat. Kemudian dia pun keluar. Yang kedua, dia ni malas sikit. Dia malas sikit. Dia kata, apa ada dalam gua ni kan, tahit-tahit kelawar, tahit ayam ku, apa lembik-lembik ni. Dia ambil separuh je. Dia pergi ikat-ikat, dia keluar. Yang ketiga lagi malas lah. Dia kata, apa, langsung tak ada apa dalam gua ni, tak kelawar je. Dia pun ambil sikit je. Bila keluar, buka semua bungkusan masing-masing, maka sebenarnya apa yang ada di dalam gua itu adalah semuanya permata-permata dan emas belian. Maka orang pertama berasa, beruntungnya aku. Tapi masa dah habis kan, ini habis Ramadan lah, masa dah habis, tak boleh nak balik lah. Kalaulah ada 2 guni, nescaya aku akan penuhkan. Ni orang beruntung, iaitu mereka yang buat perkara-perkara wajib dan sunat, semua disembatnya. Kan, semua dilanggarnya, diambilnya, dibuatnya, Qurannya lah, zikirnya dan sebagainya. Orang yang kedua ni, dia separuh guni tu kan, dia cuma cukup makan, ngam-ngam lah, cukup makan, iaitu mereka yang buat hanya yang fardu-fardu saja, cukup lah, tak rugi tak untung, cukup modal. Tapi dia kata ruginya, kalau lah aku tahu apa ada dalam gua tu, nescaya aku akan penuhkan. Tapi masa dah berlalu, tak boleh nak kembali dah. Yang ketiga ni orang malas ni, tarawih tak pergi, sembahyang pun cumlak-cumlak kan, puasa pun kadang-kadang ada tak cukup. Inilah orang yang amat rugi. Kan, dalam buat yang tak penuh, yang sunat dan fardu, buat dosa lagi. Jadi amat rugi. Masa sudah habis, Ramadan dah habis, Ramadan tu gua lah, maka tak boleh kembali dah. Ramadan akan datang, belum tentu umur kita sampai kepada yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan padamu akan puasa sebagaimana orang-orang zaman dahulu. Jadi macam mana zaman-zaman dahulu berpuasa tu tak sempatlah kita nak cerita dalam masa yang ringkas ni ya.
La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi buah hasil daripada puasa ini ialah takwa. Ada orang puasa tapi takwa tak dapat. Itu menunjukkan puasanya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Kan? Kita tanam buah, tanam pokok, mesti ada hasilnya. Tanam pokok nangka, keluarlah buah nangka. Tanam pokok pisang, keluarlah buah pisang nanti ya. Ya. Tanam pokok nangka, keluar pokok buah mangga, itu namanya nangka murtad. Tanam pokok kelapa, istilah tu, ya, ada Ustaz, istilah ya. tu. Tanam pokok kelapa, keluar buah ubi. Ini tak betul ni. Jadi setiap amalan tu ada buah dia. Jadi buah itu adalah hasil kepada betul ke tak kita tanam, betul tak kita buat. Jadi kalau puasa kita buat, takwa tak dapat, menunjukkan puasa kita sah tetapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi sah lah. Kita tak mahu ya, kita nak sah tu fiqah, terima itu tasawuf. Dua-dua kita nak ya. Jadilah walaupun bagaimanapun kita cubalah ya, cuba sedaya upaya, berazam supaya Ramadan tahun ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. InsyaAllah. Dan itu dia takwa secara ringkas lah. Takwa ada banyak definisi, mengikut Sayyidina Umar lain, mengikut Sayyidina Abu Bakar lain, mengikut Sayyidina Ali lain. Jadi kita garap lah. Kita buat je lah apa yang patut. Carilah kalau boleh tarawih tu yang agak-agak menyenangkan jiwa kita. Kalau 8 yang panjang sikit. Adalah 8 kalau Allah Ahad juga ya. Tak jadilah. 8 tu cari yang panjang sikit, setengah juzuk ke. Kalau 20 ada yang biasa, tak apa ya. Cuba kita pertingkatkan, tak rugi. So keputusan tangan kita. Nak jadi orang yang ada yang pertama tadi ke, yang kedua ke, atau yang ketiga. Keputusan berada di tangan kita, tangan tuan-tuan masing-masing ya. Jadi Ramadan ini diperuntukkan pada tahun kedua hijrah. Dan maknanya 13 tahun di Mekah tu Nabi tak puasa macam kita puasa sekarang. Sahabat-sahabat juga tidak berpuasa sebagaimana kita puasa sekarang. Kan, tahun kedua hijrah. Tahun 13 tahun di Mekah semua bab akidah. Bila Nabi berhijrah saja, mulalah solat. Itu pun tahun kedua. Puasa tahun kedua kan. Jadi ada orang beritahu, Ustaz, saya ikut pendekatan Nabi di Mekah. Tak solat, ikut niat aja. Saya tak puasa, ikut pendekatan Nabi di Mekah. Ini orang nak kena jentik ni. Kan. Baik ya. Apa yang ada pada bulan Ramadan terlalu banyak. Jadi saya ambillah beberapa hadis sallallahu alaihi wasallam kerana kita banyak lagi tetamu-tetamu istimewa kita ni. Antaranya ialah pada tiap-tiap malam. Saya baca hadis ya. Idza kana awwalul lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan kulliha. Bila sampai hari pertama, malam pertama Ramadan. Islam dia kira daripada malam. Kalau orang putih ni matahari dikira daripada siang. Sebab tu kita bila Ramadan lihat bulan kan. Syaban kan lihat bulan kan. Orang putih dia tengok matahari. Sebab tu kita malam dulu, baru siang ya. Apabila datang malam Ramadan, dibukalah ke seluruh pintu-pintu syurga kan. Wal fala yughlaq minha babun fi syahri kullihi, dan tidak akan ditutup walaupun sebuah, maknanya dibuka keseluruhannya sepenuh bulan Ramadan itu. Ini mega sale sih. Masuk kan, masuk kita shopping. Terpulanglah nak shopping apa, free of charge semua tu. Ambil saja bahagiannya dan kita ambil saja apa yang kita nak. Wa amara Allah Ta'ala munadian, maka Allah Ta'ala akan menyeru memerintah satu malaikat untuk menyeru. Malaikat ni kerja dia, kontrak dia cuma bulan Ramadan je. Habis Ramadan dia pencin. Habis Ramadan dia pencin, makan duit pencin sebelah bulan. Tidaklah begitu, ni untuk saja petang-petang ni kan. Mengantuk-ngantuk tuan-tuan ni sambil driver, sambil memandu kereta tu kan. Dengarlah ya, mudah-mudahan dapat ilmu, dan satu ilmu kita dapat lebih baik daripada 60 rakaat solat sunat yang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba try ya. Cuba try. Kita solat 60 rakaat satu malam. 20 rakaat pun terlihat-lihat kan. Esok tak bangun dah Ustaz. Besok tak bangun, masya-Allah. 60 rakaat yang makbul, dengan menangisnya, dengan doanya, dengan itunya. Bukan salat tarawih kan, laju kan. Laju pula cari yang 8 rakaat. Okey. Jadi 60 rakaat tu kalau kita buat betul-betul daripada isyak sampai subuh. 60 rakaat ya. Satu note kita dapat ilmu 60 rakaat yang makbul di sisi Allah Ta'ala, maha Rahman Rahim Allah Ta'ala ni. Baik, apa suruhan malaikat ni? Yang pertama, ya talibal khair aqbil, wahai orang yang mencari kebajikan, aqbil, perbanyakkan, terus. Ni seruan, dengar tak dengar wallahu alam ya. Kadang-kadang solat subuh pun tak dengar
Kalau bodybuilder tu, sebelah 5 kilo, kiri 5 kilo boleh angkat, selimut 2 kilo berat nak angkat. Kan macam ada 1 tan. Inilah keimanan sebenarnya. Baik ya. Wa ya talibal khair, ya talibal khair, aqbil, wahai orang mencari kebajikan, teruskan. Wa ya baghiyasy syarr, aqsir, wahai orang yang mencari keburukan, dosa, buat dosa ni, aqsir, kurangkan. Kalau boleh berhenti. Tapi lihat Allah Taala, Nabi sebut aqsir, kurangkan. Jadi kalau merokok tu 10 batang tu bukan suruh berhenti, kurangkan 1 batang. Begitu kan. Kalau sedutan satu hari tu 100 sedutan, kurangkan 1 sedutan. Sekurang-kurangnya ada usaha untuk berhenti. Kan. InsyaAllah kita akan segmen lain kita akan cerita bagaimana merokok yang betul. Ada kan? ya tata caranya. Cara dia tu insya-Allah. Tunggulah pada bulan Ramadan nanti insya-Allah. Tsumma yaqul, itu yang kedua ya. Terusnya lagi dia akan kata apa? Hal min mustaghfirin fayughfaru lahu. Kemudian Allah Ta'ala berkata, malaikat adalah ya, hal min mustaghfirin, ada tak di antara hamba-hamba ini yang memohon ampun? Fayughfaru lahu, akan diampunkan dosanya. Mana kita tak ada dosa? Semua kita ada dosa. Confirm kita nak ada dosa. Dosa yang paling yang mesti kita buat ialah tiap-tiap hari ialah lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan lupa pada Allah tu dosa. Allah tak pernah lupa pada kita. Allah beri nyawa 24 jam. Allah beri kita nafas walaupun kita tidur, baginya. Allah beri kita kesihatan 24 jam. Kita yang selalu lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi beristighfarlah. Satu hari ada 84,600 saat. Sepatutnya banyak itulah kita berzikir. Kan macam Puan Yati ni, Masya Allah lah, hebat, orang banyak pahala kan. Dia dengan IKIM ni pahala tu Malaysia ni. Masya Allah kan. Bagi-bagilah kat Ustaz sikit tu. Masya Allah. Masya Allah. Okey, yang keempat, hal min sa'ilin, adakah di antara di sana orang-orang, yakni hamba-hambaku sama ada jin atau manusia yang meminta-minta? Tuhan tanya. Fa yu'ta su'aluhu, akan diperkenankan permintaannya. Ni dia time ni lah. Kita nak minta segala-galanya, mintalah apa-apa pun. Mintalah tuan-tuan ya, apa sahaja. Kalau minta yang baik, alhamdulillah. Minta yang buruk, tanggung sendirilah, dan Tuhan beri. Tuhan beri kan. Tuhan beri. Jadi mintalah apa-apa. Contohnya lebih-lebih lagi Lailatul Qadar ya. Jadi permintaan contoh yang biasa dan yang masyhur Nabi minta, doa Nabi dalam Ramadan ialah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan dalam tarawih tu. Tapi kita boleh minta apa-apa. Minta jadi kaya. Mintalah, kena sebut kaya-kaya dah, alhamdulillah. Anak kaya dah. Rumah dah ada kan. Kereta dah ada. Kayalah tu. Cuma nak derma satu bulan 1 juta tak dapat lagi. Sebab apa? Tak minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak minta derma, aku nak berderma 1 bulan 1 juta. Ya Allah, ringgit Malaysia. Kena sebut? Ringgit Malaysia pun kena sebut. Dapat rupiah susah pula. Susah pula Ustaz. 1 juta rupiah kan. Jadi kena minta. Ada sahabat-sahabat kita kan, cerita sahabat-sahabat kita lah, dia pergi ke membawa jemaah kita pergi ke umrah, dan ada jemaah-jemaah dia mutawif lah ya. Dalam masa umrah tu dia berdoa, tiap-tiap kali berdoa, ya Allah nak jadi jutawan kan. Akhirnya balik 2 bulan jadi jutawan betul hati. Tapi silap doa dia lah, jangan silap doa kan. Ditransfer kerja ke Jakarta, jadi RM300 sudah jutawan Pak. RM600 sudah 2 juta Pak. Jadi silap dia doa. Kalau dia kata ya Allah jutawan RM Malaysia, confirm dia jutawan Malaysia. Dah makbul dah Ustaz. Makbul. Jangan salahkan Allah, salah dia berdoa. Jadi begitulah kita berdoa kan. Tapi ingat tuan-tuan, kalau dapat 400 juta ringgit Malaysia, jangan lupa 20% berilah kepada Islam. Belilah barangan daripada Minsyam. 400 juta banyak tu kan. Sebut nak berapa, nak 400 bilion ringgit Malaysia, dolar, sebut ya. Walaupun Allah Maha mengetahui cara doa. Macam kelakar je kan. Tapi ini realiti. Kan murah rezeki dah, murah rezeki sekarang murah dah. Rumah dah ada, anak dah ada kan, ini dah ada, boleh bayar. Tapi nak menderma 1 bulan 1 juta tu tak dapat lagi. Wallahualam. Jadi sebagai akhirnya apa tu, habis hadis tadi ya. Ada lagi seruan dia. Hal min taibin fayutabu alaihi, adakah di antara sana hamba-hambaku yang memohon taubat, maka akan diampunkan dosanya, diterima taubatnya. Falam yazil kadzalik ila infijari subhi,
Seruan itu akan terus sampailah waktu subuh. Walillahi kullu lailatin 'indal fitri, dan demi Tuhan, kata Nabi, tiap-tiap malam ketika mana kita beriftar itu, alfi atiqi minan nar, Allah Ta'ala bebaskan beribu-ribu, ribu darab ribu 1 juta, berjuta-juta lah. Atiq iaitu dibebaskan manusia daripada api neraka. Qad istaujabu azab, yang mana mereka itu telah wajib azab neraka. Tapi Tuhan tiap-tiap malam kita berpuasa ni, 1 malam 1 juta, 2 malam 2 juta, 3 malam 30 juta orang keluar. Masya Allah, besarnya fadilat bulan Ramadan. Maka haruslah kita merasa bangga dengan kehadiran Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik pada jerbu ni, doalah ya. Allahumma afini fi badani, ya Allah sihatkan tubuh badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sihatkan pendengaranku. Allahumma afini fi basari, dan sihatkan pendengaranku. Saya ulang lagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah dalam bulan Ramadan nanti, insyaAllah. Alhamdulillah, dan semoga kita semua dikurniakan, Ustaz, seperti mana saya kata tadi, sihat luaran dalaman, fizikal dan juga iman, insyaAllah. Terima kasih pada Ustaz. Dan selepas ini kita nak tahu lagi bagaimana nak dapatkan suplemen ataupun tambahan kesihatan bersama dengan Min Syam. Apa pun, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Bersunnahlah demi menjaga kesihatan dengan produk Min Syam. Produk-produk Min Syam dihasilkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Minyak habatus sauda Min Syam dihasilkan daripada hadis, kekallah kami dengan habatus sauda, kerana padanya terdapat penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nikmatilah habatus sauda Min Syam yang dihasilkan dari perahan sejuk. Kapsul minyak zaitun extra virgin Min Syam juga dihasilkan dari perahan sejuk. Makanlah kamu minyak zaitun, serta berminyaklah kamu, kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Kesemua produk kami didatangkan khas dari Syam, yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai bumi yang diberkati. Siapa yang mengamalkan sunnahku adalah mereka yang mencintai aku. Siapa mencintaiku akan bersamaku di akhirat. Maksud hadis. Layari laman web www.minsyam.com atau hubungi 019-682-3040. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Laju ya cakap, bila dalam keadaan begini selalu laju-laju cakap. Apapun, selamat teruskan mendengarkan kami di IKIM FM. Sudah pun melepasi 2.53 minit petang bersama dengan program Tajaan Min Syam petang ini bersama dengan Ustaz Abu Syifa dan juga Tuan Haji Malik, Puan Nurizan ada bersama kita petang ini. InsyaAllah tadi dah dengarkan tazkirah, ada insyaAllah doa Ustaz ya untuk dapatkan kesihatan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz, dan kita nak sambung lagi berkenaan dengan kesihatan juga. Mungkin kita bersama dengan Min Syam waktu ini. Tuan Haji Malik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebagai sambungan, bukan sambungan, sebagai tambahan apa yang Ustaz cakap tadi, nak sambung tu tak belum ada kemampuan lagi lah. Sebagai tambahan, macam Ustaz cakap, kita ada baca doa untuk menjaga kesihatan dalam dalam keadaan sekarang negara dilanda dengan jerewu. Anda juga mencadangkanlah supaya mengambil minyak habatus sauda tu, tingkatkan sedikit. Kenapa? Satu, pertama, dia dapat meninggikan imuniti badan. Yang keduanya, bagi mereka yang ada masalah lelah ataupun sesak nafas, saya tak pasti how it work, tapi it work. Kan dia dapat memberi dapat membantu saluran pernafasan itu. Kerana saya pengalaman peribadi, anak saya sendiri ada lelah, ada asma, ada bronkitis, dan dia membesar dengan itu, dengan masalah ni. Tapi alhamdulillah, dengan menggunakan minyak habatus sauda ni dan diamalkan, saya tak ingat dia punya last asthma attack tu, saya tak ingat bila dah. Saya tak ingat. Tapi insya-Allah, tapi perbetulkan niat. Ini adalah satu amalan Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berbetulkan niat, kita makan ni kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kebaikan kelebihannya akan dapat.
Itu yang apa ni yang kita cuba wawarkan. Jadi serupa juga macam dalam baru-baru ini minyak habatus saudah yang Min Syam bawa masuk, warna dia agak berubah sedikit. Banyak apa ni isu yang ditimbulkan sebenarnya, feedback daripada pengguna juga, feedback daripada pengguna. Tapi sebenarnya apabila minyak habatus saudah yang kami bawa tu kami dapat bawa masuk yang lebih cerah, dia adalah merupakan satu kualiti yang lebih tinggi, yang lebih jernih ya? Yang lebih jernih, kan? Mungkin sebelum ini kami terpaksa bawa minyak habatus saudah yang dituai dalam musim panas yang agak melampau. So apabila dia punya musim panas yang agak melampau tu, kulit habatus saudah tu warna hitam, isi dia warna putih. Jadi ketika dalam musim panas itu, kulit tu akan tebal. Ketika satu peringkat dahulu, ketika Ana berada di Syria, pada musim panas dia mencapai tahap 52 darjah Celsius. Satu keadaan yang cukup panas. Dan ketika itu biji habatus saudah, kulit dia memang tebal. Kan? Jadi apabila dia perah, of course dia punya warna dia tidak secerah yang ini. Jadi apa yang kita nak adalah isi habatus saudah yang putih itu lebih dan kulitnya yang nipis. Kan? Jadi apabila isinya yang putih tu lebih dan kulitnya yang hitam tu nipis, dan apabila diperah, maknanya kita dapat kan, kita dapat apa ni, isi dia lebih lah. Kita dapat lebih baik lagi baik lagi lah. Tapi yang ada mengatakan apabila memang kita menghasilkan sesuatu secara natural tanpa sebarang campuran, kita takkan dapat kawal warna dia. Betul. Sebab itulah kan? Secara semula jadi semula jadi warna dia. Kan, sekiranya kemudian macam mana kita nak kawal biji habatus saudah tu, itu luar daripada kuasa kita lah. Terlalu kecil. Macam mana kita kata, kita ada yang kata oh Min Syam sekarang dah jual habatus minyak zaitun dalam. No, tak. InsyaAllah kami sebuah syarikat yang mempromosikan sunnah. Dan jadi kita merasakan kita nak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala, itu yang lebih utama. Sebagai seberapa amanah yang boleh ya. Jadi kalau kita sebagai sebuah syarikat nak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala, anda rasa untuk menipu tu anda rasa tak ada lah kot. Dan Ana pun dengan secara besar hati nak bagi tahulah kepada pendengar, Ana dah pujuk Ustaz sebenarnya dah setahun dah, dan finally Ustaz dah setuju untuk untuk masuk dan sertai di keluarga Min Syam. Kan? Jadi Ana rasa dengan pengawasan Ustaz, ini bukanlah kami satu syarikat yang nak menipu ataupun mengambil kesempatan untuk apa ni, untuk keuntungan. Tak ada. Dan malahan kami juga mengambil satu peluang ketika bersama dengan Mahabar Hakim yang baru lepas di Selangor. Kami menyarankan pengguna-pengguna ataupun pengunjung-pengunjung di booth Min Syam, kami cakap gigit dan rasa minyak habatus saudah ni. Dan kebanyakan insya-Allah kita akan siarkan, kita dah compile kan apa ni sedutan daripada testimoni pengguna ni. Hampir semua mengatakan dia lebih lunak, dia lebih lembut, lagi mudah untuk ditelan. Kan? Dan insya-Allah jadi kalau kami boleh, kami nak dapatkan minyak habatus saudah yang kami bawa masuk ni berwarna emas kekuningan. Emas kekuningan, bukan warna kemerahan. Itu yang lebih baik. Tapi kadang-kadang macam kami cakap tadi, kami ini di luar kawalan kami. Kan kadang apabila minyak habatus saudah musim bulan 7 dan disimpan dengan terlalu lama, dan kemudian nak perjalanan ke Malaysia lagi, jadi sudah pasti perubahan berlaku. Pasal ini adalah satu proses mula jadi tanpa sebarang campuran bahan-bahan yang lain. Betul. Jadi kami mohon kepada pengguna habatus saudah, sekiranya ada keraguan, Min Syam telah membuat kenyataan awalan pada awal bulan 4. Tapi saya mengaku silap saya tak buat kenyataan dalam bentuk kenyataan rasmi. Kan saya memberi pandangan saya kata memang benda ni adalah proses mula jadi. Tapi itu yang orang kata, pertama dia kata Min Syam
letak minyak zaitun dalam minyak batu sauda. Tak ada, tak. Kemudian dia pun minyak cakap zaitun dalam minyak zaitun, batu sauda dalam minyak batu sauda. Kemudian dia cakap, ada peringkat minyak batu sauda ni bila diperah dia ada 3 peringkat. Saya bukanlah seorang pakar, tapi rasanya dah gunakan minyak batu sauda ni sejak 20 tahun. Saya rasa, dan saya pun sendiri tengok minyak batu sauda yang dihasilkan secara peran sejuk ni, tak nampak pula peringkat warna 1, 2, tak ada kan. InsyaAllah kita cuma memang dapatkan yang terbaik adalah minyak batu sauda yang berwarna emas kekuningan. Dan tapi sekiranya tak dapat, selalunya warna kemerahan. Dan itu juga dalam kategori yang kami boleh terima. Tapi kalau yang dah warna gelap, memang kami reject. Proses alami, kita tak boleh nak buat apa ya. Memang itu di luar bidang kuasa Ustaz ya, bagi macam Ustaz kata tadi. Dan alhamdulillah itu satu pencerahan daripada Min Syam sendiri. Sebenarnya saya pun baru tahu itu rupanya yang terjadi. Masya Allah, terima kasih. Dan mungkin di hujung-hujung ni ya, sebelum kita kata-kata terakhir, mungkin sedikit kita nak tahu macam mana kalau rakan-rakan pendengar kita nak dapatkan rangkaian produk daripada Min Syam sendiri, bagaimana nak hubungi, bagaimana nak dapatkan, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Puan DJ Puan Yati, Ustaz Ajmali juga pendengar di luar sana. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak IKIM ya, dan juga pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Datuk Sri dan Tin Sri kerana hadir pada karnival kita pada hari Sabtu. Ustaz dan juga family, Tuan Haji juga, dan Tuan Haji Syekh Bazan, dan juga stokis kami lah Tuan Haji Atta. Alhamdulillah, walaupun keadaan cuaca tu agak buruk, tapi kunjungan di booth Min Syam ni agak luar biasa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk pengunjung di luar sana ya. Tambahan untuk untuk perubahan color untuk habatus sauda tu, sebenarnya kita dah letakkan di laman web kenyataan rasmi daripada pengarah Min Syam, sebab ramai keraguan tentang warna ni. Jadi kita dah masukkan di dalam tu ya. Okey, untuk nombor hotline Min Syam, boleh hubungi nombor ni ya, 019 211 3040. Ini bukan talian pembelian, tetapi kita akan direct terus kepada stokis yang berhampiran di setiap negeri ya. Dan juga boleh layari laman web kami lah, www.minsyam.com, dan juga Facebook /Sunnah Min Syam, dan juga Min Syam Official. Mungkin Tuan Haji nak tambah. Mungkin disebabkan ini siaran terakhir sebelum kita menyambut Ramadan bersama dengan Min Syam, sedikit kata-kata terakhir daripada tamu, silakan. InsyaAllah apa yang anda cakap pada minggu lepas tu tentang Min Syam OH tu, alhamdulillah ada yang datang. Mana yang kata untuk ubat diabetik tu. Sebenarnya Min Syam OH ni ada banyak kegunaan dia. Ada banyak kegunaan dia, tapi apa yang penting adalah dia dapat mengeringkan luka dengan cepat. So dia cukup sesuai dengan orang yang ada penyakit diabetik ni kan. Kalau tidak, so saya mohonlah beli, harga dia pun tak mahal, RM25 saja. Beli, hadiahkan kan. For all you know, kita dapat selamatkan daripada anggota sahabat kita, saudara kita tu dipotong. InsyaAllah itulah pesanan anak-anak yang tahi. Usaha ikhtiarnya ya. Masya-Allah. Terima kasih. Lagi satu saya nak umumkan sini tentang event kita yang terakhir sebelum sambut Ramadan, karnival kesihatan di Melaka. InsyaAllah pada 6 dan 7 hari bulan, hari Sabtu dan Ahad di dataran sejarah Melaka Air Keruh. InsyaAllah jumpa Min Syam di sana nanti. Jumpa di sana insyaAllah. Dan nampaknya kita pun sampai ke penghujung pertemuan. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu untuk petang ini, sembang-sembang petang kita sebelum kita menyambut Ramadan. Ahlannya Ramadan bersama dengan Min Syam. Terima kasih banyak. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga maju jaya untuk apa yang dilakukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min Syam, syarikat milikan Muslim 100%, merupakan pengimport habatus sauda dan minyak zaitun secara terus dari Syria. Min Syam Nigella Gold dihasilkan berdasarkan hadis, kekalah kamu dalam habatus sauda kerana padanya penawar segala penyakit kecuali mati. Produk ini dihasilkan melalui perahan pertama dengan kaedah perahan sejuk bagi memberikan kualiti minyak yang terbaik. Min Syam Olive Gold dihasilkan berdasarkan makan dan berminyaklah kamu dengan minyak zaitun kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Ianya amat sesuai untuk kegunaan seluruh lapisan masyarakat dan kami hasilkan melalui perahan sejuk bagi menjamin kualiti terbaik. Produk ini adalah sediaan semula jadi serta tiada kandungan bahan kimia. Kami menganjurkan kaedah pemakanan dan amalan sunnah.
Rancangan itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Min Syam, produk pemakanan amalan dan pemakanan sunnah hanya di IKIM FM.